kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung modul 2 iaitu elektrik, dan di bawah modul 2 elektrik ini kita belajar 2.1 kekonduksian elektrik dan subtopik 2.1.2 menerangkan arus elektrik sebagai kadar pengaliran cas. Okey. Menerangkan arus elektrik sebagai kadar pengaliran cas. Jadi pertama sekali kita lihat rajah litar. Sekarang ini menunjukkan simbol apa ni? Siapa boleh jawab? Bateri. Bateri. Yang panjang ni menunjukkan terminal Positif. positif, yang pendek menunjukkan negatif. Okey, yang seterusnya yang ini ada bulat dan X ni menunjukkan simbol Mentol kah tu cikgu? ya, mentol. Okey, jadi seterusnya raja di atas menunjukkan 1 litar ringkas, arus dikatakan mengalir dari terminal Positif ke negatif. yang negatif ini menunjukkan pengaliran elektron. Pengaliran arus adalah daripada terminal positif ke terminal negatif, barulah dikatakan litar lengkap berlaku dan menyalakan mentol. Okey, jadi bagaimana pengaliran cas di dalam konduktor? Okey, konduktor itu adalah contohnya, respon daripada Jeff, bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir, betul tak? Contohnya seperti logam, kuprum, zinc dan banyak lagi lah sebarang jenis logam. Okey, jadi di sini ada diandaikan bagaimana pengaliran cas mengalir dalam konduktor. Q ni adalah cas. Okey. Dibayangkan saja walaupun dia logam begitu, di sini cikgu ada kasih tunjuk macam beginilah contohnya ya. Ini botol kaca yang di dalamnya ni menunjukkan makanan ikan. Jadi di dalam ni ada banyak cas yang mengalir. Kalau kita andaikan yang botol kaca ni adalah konduktor dan di dalamnya adalah cas. Dan bagaimana bilang cas itu diukur adalah berapa banyak bilangan cas itu dalam masa tertentu. Walaupun kita tidak nampak ya macam mana cas itu, tetapi analoginya macam botol kaca ini andaikan sebagai konduktor logam yang mengalirkan arus elektrik dan di dalam itu terdapatnya banyak cas ya. Bagaimana pengaliran arus tu diukur dengan berapa banyak kandungan cas dalam masa tertentu. Arus ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas. Jadi rumusnya adalah arus sama dengan kuantiti cas yang mengalir, simbolnya adalah Q, quantity dalam bahasa Inggeris. Quantity per masa yang diambil, time. Unit SI bagi arus ialah Ampere. apabila satu kolom cas mengalir dalam satu konduktor dalam masa 1 saat, arus dalam konduktor ialah 1 ampere. Jadi kolom ni adalah unit bagi cas. Contoh pengiraan, arus sebanyak 0.5 ampere mengalir melalui satu mentol selama 1 minit. Berapakah kuantiti cas yang mengalir melalui mentol itu? Okey, sekarang apakah rumus yang patut kita guna? I darab Q sama dengan IT. Dia minta di situ berapakah kuantiti cas, Q kuantiti cas yang mengalir melalui mentol itu. Okey, sekarang arus diberikan, arus bernilai 0.5 ampere darab masa. Masa itu di dalam 1 minit. Tetapi kita mesti tukarkan ke dalam unit SI, iaitu kita mesti tukarkan ke dalam saat. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. 60 saat. okay. Jadi 0.5 kali 60 sama dengan 8.3. 30. Unit bagi cas adalah kolom. Jadi kita teruskan kepada contoh yang kedua. Dalam 1 liter lampu elektrik, cas sebanyak 72 kolom dipindahkan melalui liter itu dalam masa 24 saat.
berapakah arus yang mengalir di dalam litar itu. Jadi sekarang arus, okey, kita pindahkan ke depan dulu. IT sama dengan Q. Sekarang yang ditanya adalah I sama dengan Q. Bahagi. Jadi I sama dengan Q per T. Sekarang bilangan casnya adalah 72 dibahagi dengan 24. Sama dengan 3. Apa unit untuk arus? Ampere. Jadi kita teruskan kepada latihan. Okey, soalan pertama. Bateri sebuah kereta boleh membekalkan arus sebanyak 10 ampere dalam masa 5 saat. Berapakah jumlah cas yang tersimpan dalam bateri tersebut? Okey, cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk buat. Siapa yang sudah siap boleh terus ke soalan 2. Semua dapat 50 kolom kah? Ya, cikgu. 50 kolom lah kan. Simple je tu kan soalan tu. Okey, kita teruskan kepada soalan 2 ya. Okey, soalan 2 nantilah sebab soalan 2 tu lebih kurang dengan soalan 1. Okey, kita skip soalan 2, itu kamu buat sebagai latihan. Okey, kita teruskan kepada soalan 3. Kita teruskan kepada 3 tetapi cikgu tidak mahu kamu buat di sini. Cuma cikgu di sini soalannya semua sama, menggunakan rumus yang sama sebab Q sama dengan IT, masih lagi mencari kuantiti cas, tetapi di sini cikgu mau kamu perhatikan di sini ada M, mili. Apakah yang dimaksudkan dengan mili? 10 kuasa negatif 3. Ya, 10 kuasa negatif 3. Jadi kita terus ke soalan 4. Cas sebanyak 6 kolom mengalir melalui seutas dawai selama 1.2 saat. Berapakah arus elektrik yang melalui dawai tersebut? Okey, sekarang buat soalan 4. I sama dengan Q per T kan je? Ya, Mana su? Oh, 6 per 1.2 je. sama dengan Berapa je? 5A je. 5A. Boleh kan? Boleh lah kita insyaAllah. Jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya. Satu cas 20 kolom mengalir melalui mentol dalam masa 1 minit. Berapakah arus yang mengalir melalui mentol itu? Ini pun simple sahaja. Yang kamu perlu buat, apa yang perlu dibuat di sini? 1 minit tu tukar pergi saat. Okey, itu simple sahaja. Seperti contoh-contoh sebelum ni, kita lihat soalan seterusnya. Apabila 1 liter, soalan 6 ya. Apabila 1 liter sekeping papan liter iklan elektronik dihidupkan, arus yang mengalir dalam liter ialah 4.25 ampere. Okey, sekarang hitungkan masa yang diambil untuk membawa cas sebanyak 7,500 kolom. Ini cikgu tidak akan bagi tahu. Tadi Q sama dengan IT, I sama dengan Q per T, sekarang masa. Okey, cuba buat sendiri. Formulanya cikgu, T sama dengan Q per I. Ya, T sama dengan Q per I. Jadi, langkah seterusnya, Q-nya 7500 bahagi I-nya 4.25. okey, jadi jawapannya 1764.71. 1764.7 ataupun 1765. Boleh ya? Dan soalan yang terakhir sekali, soalan 7. Suatu konduktor yang membawa cas elektrik 1/10 negatif 9 kolom disambung kepada sebuah galvanometer peka. Arus yang dikesan olehnya ialah 1 mikroampere
Part A. Berapakah masa yang diambil oleh kuantiti cas itu untuk mengalir melalui galvanometer itu? Jadi sekarang apakah yang diminta oleh soalan? Berapakah masa yang diambil? Mikro 1 darab 10 kuasa negatif 6. Cuba buat dulu. Okey, soalan 7 tu sama sahaja dengan soalan 6 ya. Dia mencari masa, jadi rumus pun samalah. Bezanya di sini dia cuma menggunakan imbuhan untuk arus iaitu microampere. T sama dengan Q per I. Okey, kalau cikgu dapat jawapannya adalah 1. Okey, cikgu tunjukkan cara dulu ya, cara kerja sebab di sini ada yang dapat jawapan 1 darab 10 kuasa negatif 15. Berapa orang yang dapat jawapan 1 darab 10 kuasa negatif 15? Dan ada juga yang dapat 0.01 saat iaitu sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, sekarang soalan minta T sama dengan Q per I. Ini sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 9 bahagi dengan 1 darab 10 kuasa negatif 6. Okey? 3. Tinggal 3 lah. Jadi, kamu potong saja ni. Kamu boleh potong. Negatif 6 dengan negatif 9. Boleh potong dan akan tinggal 1 darab 10 kuasa negatif 3 saat. Ataupun 0.001 saat. Jadi itu sahaja. Okey, yang selebihnya kamu buat dan hantar di GC. Sekarang kita balik kepada soalan si Jeff untuk soalan 3. Berapakah kuantiti cas dalam kolom yang melalui satu titik dalam satu konduktor pada setiap saat jika arus 10 mikroampere mengalir melalui konduktor itu? Sekarang gunalah diberi Q sama dengan IT, masukkan sahaja ke dalam persamaan. Soalan 3 masanya saya kurang faham. Okey, sebab soalan di sini adalah pada setiap saat. Okey, maksud setiap saat adalah adakah 60 saat atau adakah 1 saat? Setiap saat maksudnya adalah 1 saat. Rasanya soalan-soalan yang cikgu tinggalkan itu tiada masalah ya. Soalan yang cikgu rasa ada masalah kepada kamu, kita sudah bincangkan ya. Jadi cikgu harap kamu siapkan dan hantar ke GC. Okey, jadi sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, kita berhenti dulu di sini untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, bye semua. Terima kasih, Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Bye. Terima kasih. Bye ya. Cikgu.